Innal 'abda idza qama yusalli ata bi dhunubihi kullaha fa wada'an ala ra'sihi wa atiqaihi fa kullama raqa'a aw sajada tasaqatat anhu. Riwayat Ibnu Asakir. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia berdiri untuk menunaikan solat, dia membawa keseluruhan dosanya, lalu dosanya itu diletakkan di atas kepala dan dua bahunya. Setiap kali dia rukuk dan sujud, dosa-dosa tersebut akan jatuh berguguran. Semua kita, tuan-tuan, bila kita semayang, bila kita main semayang atau kita semayang je, dosa-dosa kita akan ada di kepala dan dua bahu kita. Bila kita rukuk, dosa tu akan jatuh. Bila kita sujud, dosa tu akan jatuh. Apa makna dia? Maknanya sembahyang ini ada satu power luar biasa untuk hapuskan dosa kita. Selagi mana kita rukuk dan sujud, tak kira lah, kita sakit, cara kita rukuk cara sakit, sihat, cara sihat. Tapi ada rukuk dan sujud, Allah ampunkan dosa kita. Lagi banyak kita rajin semayang, lagi banyak Allah ampunkan dosa kita. Banyak ni maknanya apa? Semayang-semayang sunat ni lah, pelbagaikan. Semayang duha, kita ada witir, kita ada tahajud dan sebagainya. Memperbanyakkan ibadah akan menyebabkan Allah SWT akan hapuskan dosa kita. Tapi fahaman yang kita boleh faham sebaliknya apa? Kalau kita rajin tak semayang, maka dosa-dosa kita berlambak lah. Orang yang rajin semayang, Allah ampun dosa dia. Orang yang tak rajin semayang, Allah tak ampun dosa dia. Main semayang ni, tuan-tuan, daripada rumah kita ambil semayang siap-siap, kita jalan main, setiap langkah Allah ampun dah dosa. Masuk dalam masjid, tunggu semayang ke satu semayang yang lain, malaikat akan doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, beri rahmat pada dia. Malaikat doa, Allah ampun dosa dah. Mai masuk dalam semayang, takbir pula. Setiap kali rukuk dan sujud, Allah ampun dosa. Tambahan pula kita amin sama dengan Tok Imam. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa amin dia sama dengan amin malaikat, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Maknanya amin Allah ampunkan dosa. Dalam hadis lain siapa sebut, Tok Imam kata sami Allahu liman hamidah, siapa ikut Rabbana walakal hamd, kata macam tu, Allah ampun dosa dia lagi. Lepas tu dalam sembahyang ada apa lagi? Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni dosa aku. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, 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 Allah ampun dosa lagi. Maknanya setiap kali semayang, banyak dosa yang Allah ampunkan dia. Sebab tu orang yang rajin semayang, mustahil dosa dia akan ada selalu. Sebab lepas subuh dia buat dosa. Di semayang zuhur, subuh dan zuhur dosa dia ampunkan. Di semayang zuhur ke asar, zuhur asar dia ampunkan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa orang-orang yang sembahyang, sama ada sebelum dia semayang dan dalam dia semayang tu. Tengok hadis kata apa. Hadis ini menunjukkan bahawa solat itu sendiri ibadah yang dapat menghapuskan dosa seseorang. Bila seseorang rukuk dan sujud ketika solat, gugurlah dosa yang diletakkan di atas kepala dan dua bahunya. Ini menunjukkan bahawa rukuk dan sujud yang merupakan perbuatan dalam solat antara perkara yang dapat menghapuskan dosa. Sebab tu bila rukuk dan sujud, kena ada tamak-nina. Jangan laju sangat. Bila rukuk, Allahu Akbar, berhenti sat. Sami Allahu liman hamidah. Kadar mana berhenti? Kadar orang sebut Subhanallah lebih kurang 2 saat. Subhanallah, angkat. Tak boleh semayang. Cap, 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 cap. Laju macam tu, semayang dia tak sah. Tentu ingat hadis musi'us salah, hadis orang yang rosak semayang dia. Nabi kata kat dia, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Hang pi semayang, yang tadi tu kira tak semayang. Yang tu tadi tu kira tak jadi semayang. Kena semayang balik sekali lagi. Kita cek lah,
berapa puluh tahun kita duduk semayang, tapi kualiti semayang kita tu, macam mana level dan tahap semayang kita tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dah lama semayang, belum tentu semayang kita betul. Walaupun dah lama kita semayang, dan belum tentu bacaan-bacaan sembahyang dalam sembahyang kita tu dia tepat dan elok. Jadi pastikan bacaan kita elok, pastikan rukuk dan sujud kita ni sembahyang elok. Senangnya tuan-tuan, kalau laki main sembahyang jemaah lah, senang lah. InsyaAllah lah sembahyang kita jadi elok. Batuk imam ni walaupun dia lambat dah nak pergi mana-mana urusan, dia ada kerja mana-mana, insya-Allah dia semayang dia tu semayang bagi elok. Dia saya tengok tuan-tuan, kalau semayang kita elok, hidup kita pun dia jadi elok, jadi tersusun elok. Kalau semayang kita, orang Pulau Pinang kata cempera semayang kita, hidup kita pun jadi cempera. Kita tengok orang jenis semayang kalut, semayang gitu. Kalut hidup dia macam tu, jenis kalut, jenis tak apa-apa, jenis tak ada tenang, jenis macam kelang kabut hidup dia gitu. Tapi orang yang tenang, semayang, waktu jaga semua semayang bagi elok, kita tengok dia punya watak dia akan jadi senang, tenang, dan watak dia jadi macam orang yang dia tak kelang kabut lah kehidupan kita. Jadi kita pastikan sembahyang kita tu kita jangan tinggal lah 5 waktu sembahyang tu. Dan nak lebih lagi dosa Allah ampun kita, banyakkan sembahyang-sembahyang sunat. Banyakkan sembahyang-sembahyang sunat yang kita tahu, mana kita tahu, kita buatlah sembahyang-sembahyang kita tu, dia akan mendorong kita menjadi orang yang baik. Jadi sembahyang ni saya bagi tahu tuan-tuan, dia akan manage hidup kita. Dia akan manage.